Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Baik, sebelum ni kita dah belajar bagaimana strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah serta kesannya. Dan hari ini kita teruskan dengan cabaran berdakwah. Cabaran yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Muka surat 152. Muka surat 152. Baik, kita baca. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka Kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Perang Hunain. Berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Ini salah satu daripada cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Penentangan bersenjata, Salah satunya adalah Perang Hunain. Yang kedua, Perang Tabuk. Berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Perang Hunain tadi ke-8 Hijrah. Sekarang Perang Tabuk ke-9 Hijrah. Pada tahun ke-9 Hijrah. Beza setahun, Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Maksudnya, Perang Tabuk ni tidak berlaku pertempuran. Kerana pihak musuh merasa gerun terhadap persediaan yang dilakukan oleh tentera Islam. Gerun melihat tentera Islam. Kita teruskan. Yang kedua, yang pertama tadi menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam, Dan yang kedua, menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah
Sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Ini sifat orang munafik, iaitu orang yang berpura-pura baik tetapi sebenarnya mereka ada agenda jahat, iaitu mereka berusaha untuk melemahkan kekuatan umat Islam, berusaha untuk memecah belahkan umat Islam. Apa yang mereka lakukan? Antaranya adalah tidak mahu bersama-sama berganding bahu mempertahankan agama Islam, sentiasa memberi alasan, dan mereka juga memberi kerjasama menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk melemahkan umat Islam. Seterusnya mereka membina apa tadi? Masjid. Masjid Dirar untuk menyaingi Masjid Quba. Baik, kita teruskan. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah, menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Setiap individu Muslim bertanggungjawab menyebarkan agama Islam. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Mesti ada ilmu. Kita mesti menuntut ilmu, ada ilmu barulah kita mampu untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Dan mestilah dengan cara yang berhikmah, cara yang baik, bersopan santun, tidak ada kekerasan. Yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Memelihara kesatuan dan kesepaduan. Maksudnya sentiasa bersatu padu dalam apa jua hal demi untuk menjaga kestabilan politik dan ekonomi serta sosial negara yang kita cintai ini. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakyah-dakyah daripada musuh Islam. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menangkis segala dakyah, menangkis segala dakyah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Okey. Jadi daripada kisah itu tadi, kita boleh buat rumusan. Dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Okey, dari awal kita belajar bagaimana Islam berkembang di Madinah, kemudian berkembang seterusnya ke tempat-tempat lain sehinggalah pada hari ini berkembang ke seluruh dunia. Di mana-mana sahaja ada penganut agama Islam, kan? Okey, setakat itu dulu untuk hari ini.